Assalamualaikum, selamat datang. Hari ini saya nak terangkan tentang penggunaan Fibonacci. Maksud Fibonacci ialah garisan pantulan harga ataupun garisan untuk dia rebound setelah berlaku penurunan harga yang berterusan. Bila kita nak tarik dia, kita tarik daripada dasar permulaan kenaikan harga. Contoh. Mula-mula kita buka carta. Kemudian kita tengok tempat dia berlaku kenaikan, permulaan kenaikan. Di sini dia belum lagi berlaku kenaikan kerana dia sideways. Jadi di sinilah permulaan kenaikan dia. Jadi apa perlu kita buat adalah kita perlu tarik Fibonacci retracement yang ini. Kita klik. Kita ambil permulaan kenaikan. Contohnya di sini kan. Di sini kita klik, kita tarik ke atas. Dan kita boleh lihatlah. Daripada bawah sampai ke atas. Kita tarik daripada sini sampai ke sini. Jadi inilah garisan-garisan dia. Jadi apabila berlaku penurunan, contoh kaunter ni adalah kaunter Pantesh. Penurunan dia akan turun dan dia akan cecah beberapa garisan. Ada 3 paras. Ada beberapa paras lah sebenarnya yang perlu diberi perhatian. Iaitu 38.2%, 50%, 61.8%. Kalau yang ini dia sampai ke garisan 61.8% untuk dia pantul balik. Sebab bila dia turun, dia cecah 38, dia terus turun 50, dia masih lagi turun. Apabila dia cecah 61.8%, dia terpantul naik semula ke atas. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kemungkinan teknik ini adalah hanya 60% sahaja. 60% sahaja ketepatan ataupun kemungkinan akan berlaku. Jadi saya nak tuan-tuan hati-hati. Saya bukan nak berikan jaminan 100%, tapi itulah kemungkinan, possibility yang kita boleh. Maksudnya apabila kita tengok kenaikan and then kita tengok penurunan, kita nak tengok di paras ataupun garisan mana yang dia akan terpantul balik. Jadi kita tarik Fibo dan kita hanya perhatikan sajalah jika ada tanda-tanda untuk rebound. Macam ni. Contohnya dia turun, kemudian ada satu candle hijau di sini setelah garisan ataupun candle sebelumnya mencecah garisan 61.8 dan rebound. Kita boleh jaga-jagalah, kita boleh tengok. Kita boleh buat analisis seterusnya, sama ada rebound ini valid ataupun tidak. Tengok support, resistance, demand, supply, jumlah belian. Kita boleh cek dalam track record pembelian. Baik, itu contoh untuk Pantesh. Kemudian saya nak tunjukkan contoh untuk kaunter lain. Untuk Sendai. Contoh untuk kaunter Sendai ni, saya nak tarik Fibo. Klik kat sini. Kita tarik daripada contoh kat sini kan. Kenaikan pertama. Daripada sini dia naik. Kita ambil daripada dasar sini. Kita klik warna hitam. Kita ambil dasar di sini. Kita pun tarik. Kita tarik ke atas. Sampai ke puncak sekali. Sebelum dia melakukan penurunan. Kita tarik dan kita klikkan ke atas. Nampak tak kat sini? Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, apabila berlaku kenaikan dan dia akan turun dan dia akan sampai ke level 61.8% sebelum dia rebound naik semula. Antara garisan-garisannya 38.2%, 50% dan 61.5%. Dia tidak samalah. Kalau garisan 38.2 tak dapat, dia pantul balik, dia akan turun. Cuba buat pantulan di garisan 50%. Kemudian jika di sini gagal, dia akan turun ke garisan 61.8%. Ini yang standard. Ini yang standard lah, 61.8%. Garisan 78.5%, garisan 100% ni dah terlalu ke bawah. Itu bahayalah. Biasanya sampai 61.8% sajalah. Kemudian saya nak tunjukkan contoh kaunter lain, iaitu Alcon. Baik, untuk Alcon ni kita boleh tengok kat sini.
permulaan kenaikan, okay, permulaan kenaikan dia bermula di sini. Okay, ni dia dropkan. Okay, di sini berlaku kenaikan pertama di kawasan sini. Okay, kalau saya highlightkan di sini, okay, di sini berlaku kenaikan yang pertama. Okay, jadi tuan-tuan boleh tarik fibo daripada sini lah, daripada dasar sini. Okay. Sampai ke puncak. Okay. Kemudian kita boleh tengok nilai dia kat sini. Okay. Dia bermain di area 50%. Okay. Dia bermain di 50% selama beberapa hari. Okay. Lepas drop, dia tidak drop, dia sudah tidak jatuh daripada garisan 50% ni, dan dia bertahan selama beberapa hari. Okay. Kalau dia dapat bertahan di sini, okay, garisan 50% ni, kita boleh jaga-jagalah, kita boleh tengok, watch untuk kita tengok ada tanda-tanda untuk dia rebound, volume untuk dia rebound balik. Okay. Ini adalah garisan-garisan yang perlu kita perhatikan lah. Kadang-kadang kalau kita tidak tarik Fibo ni, kita tak tahu kan dia akan turun sampai ke paras mana. Jadi apabila kita menggunakan teknik Fibonacci ni, kita boleh buat prediction dia akan berhenti ataupun stop maksimum, di mana dia akan maksimum jatuh. Itu salah satu penggunaan Fibonacci retracement. Dan satu lagi saya nak tunjukkan counter K+. Okay. Okay, sebab tu saya dalam, kalau tuan-tuan perasan dalam kita punya channel STM tu, saya selalu saya pernah beritahu, okay, best buy untuk K+ ni pada harga berapa kan. Sebab saya tarik Fibo lah, kita tarik Fibo daripada permulaan kenaikan kan. Sebelum maknanya kita cari di mana dia mula-mula naik, macam ni trend uptrend ni, first kenaikan di sini kan. Jadi kita tarik, kita ambil di dasar dia. Okay, kita tarik di sini, kita setkan di sini, okay, kita klik dan kita tarik ke atas, okay, sampai ke puncak. Okay. Kemudian kita klik dan kita boleh tengoklah, okay, garisan mana yang dia akan pantul. Okay, macam ni kan, dia turun. Okay, dan dia akan terpantul di garisan 50%. Di sini ada rebound. Okay, rebound dia di sini. Okay. Jadi tuan-tuan boleh buat samakan lah. Dan terakhir saya nak tunjukkan counter Willow. Okay, counter Willow ni kalau tuan-tuan tengok, okay, permulaan dia bermula di sini, okay, di dasar dia. Ini adalah kawasan okay, kawasan yang sideway lah, sideway, and then dia start, dia mulakan kenaikan. Jadi kita tarik Fibonacci daripada situ, okay, kemudian sampai ke puncak. Ini puncak, okay, sebelum dia jatuh. Kemudian dia akan drop, dia tak lebih, okay, dia tak lebih daripada 50%, okay, dia akan terpantul naik ke atas semula. Okay, kalau begitu juga kalau kita tarik sampai ke atas, okay, kalau kita tarik sampai ke atas, okay, kita tarik Fibo ni sampai ke atas, sampai ke puncak sekali, kita akan dapat lihat, okay, 50% di sini. Maknanya dia naik sampai ke puncak, kemudian dia drop kan, drop, dan akhirnya dia akan sampai di garisan 50% dan dia akan rebound balik lah. Okay, rebound balik. Jadi garisan-garisan ni kita boleh perhatikan lah, kita boleh target dia akan jatuh sampai paras mana. Macam ni, pada 50% ni RM1.32. Jadi kita boleh buat target dia akan drop sampai paras RM1.32, ataupun kalau dia tak dapat bertahan di sini, dia akan drop sehingga RM1.25, iaitu garisan Fibo 61.8%. Jadi itu sahajalah, ya. Ini nota dia. Saya nak ingatkan lagi sekali, kemungkinan adalah 60% sahaja. Okey tuan-tuan, itu sahaja untuk silibus Fibonacci retracement. Thank you.